Kalau setiap negara tak banyaklah buat permulaan kecil besar negara ambil 10,000 je. Bermakna ada sudah 58 kali 10, maknanya 580, satu rugi 10,000. Dah setengah juta lebih lah pasukan nak berjihad. Kemudian tengok macam mana caranya boleh melawan Israel walaupun senjata tak berat, tak besar banyak. Ini kena belajarlah dengan Izzuddin Qassam. Sejak Izzuddin Qassam dalam perang 50 hari dengan Zionis Israel sejak 8 Julai sehingga Israel bersetuju berhenti tembak 27 Ogos, berjaya membunuh sekian ratus pegawai tentera Israel, sekian ratus prajurit tentera Israel, merosakkan senjata-senjata banyak sehingga Israel akhirnya akur, seolah-olah mengaku kalah. Jadi kenalah ambil makna ketua pimpinan Brigade Izzuddin Qassam memberikan rahsia-rahsia ni. Tak payah belajar dengan IS. IS ni orang takut dengan dia pasal dia sembelih orang. Tu je, sembelih orang Islam. 2 minggu lepas saya jumpa seorang anak muda yang bekerja dekat setahun di kawasan yang dikuasai IS ni, baru dia menguasai lebih beberapa bulan. Tapi dia bekerja dengan syarikat, di sana syarikat antarabangsa. Orang Malaysia, budak Malaysia. Balik, jumpa saya, dia bawa saya malam tu balik kuliah. Saya tanya, macam mana cerita boleh IS ni senang sangat mengalahkan tentera-tentera yang kira-kata yang dah bersiap senjata dengan senjata berat dan sebagainya, dengan kereta kebal semuanya, tentera Iraq misalnya atau Syria. Pasal apa dia orang ni boleh senang sangat mengalahkan orang tu? Dia kata dia orang saja, dia orang tinggal macam hari tu di kawasan Empangan dekat di Iraq yang jana elektrik. Di situ ada beberapa ratus orang tentera yang memang elit tentera apa ni. Tapi bila mereka tahu aja IS nak dekat, memang tinggal. Sebab bukan pasal tak nak berlawan. Mereka tahu berlawan orang ni, kalau mereka tertawan, mereka mesti disembelih. Pasal dia tengok gambar orang yang sembelih, bukan dipancung, sembelih macam sembelih ayam. Rupanya menakutkan. Itu kata sahabat ni lah. Dan dia kata memang betul tak betul, tapi dia katalah kawan dia orang Malaysia pun dia ada, dia jumpa di situ, menghubungi dia. Dia kata, kau datang sini orang kita Malaysia pun kira dekat-dekat satu regimen. Saya kata betul ke ni? Yang tu saya tak bagi cakap ucap, tapi memang ada ramai orang Malaysia yang dah lama menyertai perjuangan yang asalnya dulu menentang Syria, kemudian sekarang bersama dengan IS. Jadi pasal nak mati syahid. Jadi makna orang nak mati syahid di Malaysia ni ramai sekarang. Cuma salurannya tu kena betul lah. Dan ini dibuktikan sendiri bila kami mesyuarat 2 bulan lepas, Wakil Abim mesyuarat dekat MAPIM. Wakil Abim yang beritahu kami dapat banyak pertanyaan, macam mana cara kami nak bersama untuk berjuang mati syahid untuk ikut IS, Islamic State. Jadi memang ada ramai yang polis tangkap itu barangkali yang dah memang tak sempat nak lari lah. Yang dah pergi itu dah ramai dah. Jadi bermakna kita kena perbetulkan pahaman. Ini dia musuh kita yang bersama, ni dia. Engkau bangsa apapun, asal Muslim, lu'inal ladzina kafaru bima jazaa'u. Sebab Allah kata mereka ni bukan saja melampau batas. Cukup time dah. Dah sikit. Dalam mencabuli hak-hak manusia, yang kata dalam sejarah. Sebab itulah maka mereka ni dibenci dan ditakuti. Ni Yahudi. Mereka dibenci, tapi mereka juga ditakuti oleh kaum-kaum yang lain. Sebab itu saya kata kemarin, orang Barat yang latar belakang agama Kristian jadi agama mereka, sampai satu ketika mereka atas nama agama itulah memerangi orang Islam dengan nama Crusade, the Holy War atau Perang Sabil, menguasai negeri Islam sampai dekat 100 tahun. Walaupun mereka meninggalkan agama Kristian hari ini, secara kata orang praktis dia punya kerajaannya, tapi budayanya masih secara hidup pegang kepada Kristian dan memang benci kepada Yahudi. Tapi macam mana mereka boleh mengambil bahagian penting membangun atau mewujud negara yang the so-called Israel,
Kerana mereka takut. Benci tapi takut. Itu insya-Allah kita akan huraikan ayat yang lain nanti untuk menguraikan perkara. Jadi setakat hari ini saya nak menerangkan bahawa mereka ini Allah kata melampau batas, menceroboh dulu, kini, selama-lamanya. Sebab itu digunakan fi'il mudhari' dan didahului dengan perkataan kanu. Kana menunjukkan yang lepas. Kana itu bila bahasa Arab bila kata kana mana yang lepas lah. Tetapi bila datang lepas kana itu datang perkataan fi'il mudhari', makna dulu, berlangsung, sekarang, sampai akan datang. Kalau bahasa kita sekarang makna dulu, kini, selama-lamanya. Yahudi kafir ini memang melampau batas dalam menceroboh. Dan akhir sekali kanu la yatanahau, kanu juga sejak dulu lagi sampai kini dan akan datang, mereka tidak pernah melarang, tegah menegah, halang antara sesama mereka dalam perbuatan mungkar, perbuatan jahat, perbuatan pencerobohan, perbuatan menderhaka kepada Allah tadi. Lalu Allah kata, la bi'sa, sungguh buruklah perbuatan dan perangai mereka itu. Jadi Allah sudah kata laknat, dan kemudian diberi penutup menegaskan mereka ni sangat-sangat buruk. Maknanya la bi'sa tu, mana habis tu. Kalau bahasa Arab bi'sa tu tak ada lagi lah, mana itu paling jahat, paling buruk. Maknanya tak ada lagi. Kalau dalam degree itu dah superlative degree lah, comparison, tak ada lagi lah. Makna jahat sangatlah. Dalam terjemahan bahasa Inggeris kita apa? Most evil. Habislah tu. Makna tak ada dah, habis. Jadi jahat lebih daripada iblis lagi lah. Jadi inilah dia Yahudi kafir yang dilaknat Allah, untuk disebut dalam ayat Quran kerana Nabi dia diberitahu Allah, mu kena ambil jaga perhatian. Sebab ayat di belakang Allah menyebut lagi nanti yang mereka ini adalah kumpulan yang sangat keras seteru, perasaan perseteruannya dengan orang beriman. Itu Allah beritahu tentang kedudukan orang Yahudi yang kafir ini. Jadi inilah maka hari ini jadi masalah orang-orang Islam yang menjadi jiran kepada bumi Palestin dari negeri Arab, Mesir sudah berbaik dan tak mengiktiraf the so-called Israel regime tadi. Kenapa? Nak jaga kepentingan dia. Sebab kalau tidak iktiraf lagi, maka bumi dia, Sinai, semenanjung Sinai yang ditawan sama dengan Israel menawan bumi Palestin Arab yang tiga segi itu, dia tidak akan punahkan. Padahal semenanjung Sinai itu kira-kira keluasannya lebih, saya ingat lebih kurang 1/4 dari keluasan seluruh bumi Egypt atau Mesir. Mungkin lebih daripada 1/4, dekat 1/3 keluasannya. Jadi kena iktiraf Israel, damai sepanjang zaman, barulah diserahkan balik. Cuma dalam perjanjian damai Camp David itu, Mesir tidak boleh meletakkan kekuatan tenteranya, senjata beratnya di Sinai. Sinai itu dipisahkan oleh Suez Canal. Tak boleh. Itu dalam perjanjian. Sebab itu dah apabila zaman Mursi kemarin memerintah sempat setahun, beliau menghantar tentera-tenteranya, pasukan yang kuat, menghantar kereta kebal, maka Israel kata ini sudah melanggar terma perjanjian Camp David. Kerana itu maka Israel berusaha keras menolong pihak yang menentang Mursi dan akhirnya berjaya menumbangkan. Bila naik sekarang memang orang yang jadi sahabat dia. So itulah maka ketika Presiden Mesir yang sekarang ni, yang dulu jadi Menteri Pertahanan zaman Mursi dulu, yang merampas kuasa kerajaan, hari ini dia jadi Field Marshal dan jadi Presiden. Ketika dia diangkat rasmi setelah memenangi pilihan raya Presiden beberapa bulan yang lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sekarang ni minta supaya dia dijemput untuk bersama menyaksikan upacara akad sumpah Presiden Mesir itu, dan terus dihantar surat untuk diberi tempatlah duduk yang terhormat. Ada kawan dia boleh minta, dia kata kau naik jadi presiden aku tolong, takkan aku tak boleh hati.
Itulah dia cerita sebenarnya, tuan-tuan. Jadi setakat itulah dulu aku lupa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepas ini ada salat hajat. Untuk mohon diadakan salat hajat ini untuk bekas kaki tangan Petronas, iaitu Encik Sulaiman Abdul Rahman yang kini sedang sakit dan tenang. Jadi mudah-mudahan Allah beri yang terbaiklah untuk kita doakan. Dan kami pula hari ini di belakang tu ada boleh tengok ada satu banting gambar-gambar rumah anak yatim kami dan anak-anak yatim yang di bawah awas penjagaan kami yang tidak tinggal di rumah pun tapi dalam lingkungan jagaan kami yang sekitar 12 orang, sebahagiannya ada gambar itu. Saya tunjukkanlah itulah dia anak-anak yatim yang sekarang yang rumah itu pun hanya mungkin sebulan lagi baru boleh masuk karena sampai sekarang masih belum dapat sijil kelayakannya lagi lah. Tapi semuanya dah siap laka lah. Bila dapat CF, barulah nanti dia masuk meter air dan api. Itu biasa lagi. Tapi kami pungut derma hari ini melancarkan untuk dana atau tabung membeli van untuk anak-anak yatim. Sebuah van separuh pakai lah. Mana used car lah. Mana van yang kalau beli baru mungkin banyak sangat nak cari duit. Jadi kalau yang nak beli sekitar harga lingkungan 30k, mungkin dalam masa sebulan 2 bulan kami dapatlah kumpul lah. Dan saya percaya yang paling banyak saya dapat sini satu. Kalau tempat lain boleh dapat 200-300. Itu rahmatnya petro dolar kan. Assalamualaikum. Auzubillahi Allah sekali mana kami akan sila kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan siapa-siapa yang nak pakai resit, saya kebetulan tadi tertinggal. Memang dah ada kita cetak resit khas, maknanya rumah anak yatim punya resit. Resit rasmi saja. Jadi kalau tak tu nanti tahun depan, bulan depan pada umur saya boleh bagi resit untuk rumah tuan-tuan. Puan-puan juga lah.